Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hai kaumku, di hari kiamat nanti akan terbolak-balik hati dan pandangan. Itulah hari yang banyak kaki yang akan tergelincir. Setiap orang yang beriman berdiri di atas tumit keimanannya dan ketakwaannya. Tetapnya tumit-tumit di situ menurut kadar keimanan masing-masing. Pada hari itu, orang yang zalim akan menggigit jarinya, yakni menyesal. Kenapa dia sampai berlaku zalim? Orang yang membuat kerosakan di muka bumi akan memukul-mukul kepalanya. Kenapa sampai dia membuat kerosakan? Dan kenapa dia tidak membuat kebaikan? Dia menyesal kenapa dia melarikan diri dari tuannya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan, Yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi. Di hari orang yang zalim akan menggigit tangannya, yakni penyesalan yang tidak sudah. Suratul Furqan ayat 27. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang perlu ada dalam minda kita, dalam bayangan dan fikiran kita, ialah kedahsyatan hari kiamat. Bila benar cinta kita pada Allah dan bila benar keikhlasan kita dalam beragama, maka akan datanglah gambaran berdasarkan kepada pegangan dan juga keyakinan kita. Orang yang cintakan dunia, bayangan yang datang ialah bayangan dunia. Maka yang difikirkan ialah kesusahan dunia yang mungkin akan berlaku. Maka dia buat segala perancangan. Dia berkata, suasana dunia sekarang membimbangkan. Lalu kita tanya apa persiapan? Kita kena banyakkan perniagaan, kena banyakkan duit, kena banyakkan makanan, banyakkan simpanan, kita kena simpan itu, simpan ini. Kerana dalam fikiran dan hatinya ialah dunia. Manakala orang yang ikhlas dalam beragama, kebimbangannya pada akhirat. Kerana ia berjuta-juta kali dahsyat berbanding kesusahan dunia yang akan berakhir dengan mati. Sedangkan kesusahan akhirat tidak akan berakhir, melainkan dengan syafaat yang Allah izinkan dan pengampunan Allah SWT. Kerana di sana manusia hidup selama-lamanya. Tidak ada lagi apa yang disebut sebagai berakhirnya hidup. Ia hidup selama-lamanya. Maka kalau keyakinan kita kukuh dengan Allah SWT, lalu kita bayangkan pada hari di mana kita akan dihimpunkan. Pada hari semua manusia dihimpunkan, tanpa meninggalkan seorang pun melainkan dihimpunkan. Dalam keadaan yang pelbagai. Dalam keadaan yang menakutkan dan membimbangkan. Nabi SAW bersabda, Kaifa bikum idza jama'akumullahu kama yujma'un nabal fil kinanah 50,000 sanatin thumma la yanzurullahu ilaikum. Bagaimana keadaan kamu nanti bila mana Allah Ta'ala menghimpunkan semua kamu, sebagaimana seorang kamu menghimpunkan anak panah dan dimasukkan dalam bekasnya. Dihimpunkan semua kamu, kemudian dibiarkan kamu selama 50,000 tahun tanpa Allah memandang kamu. Manusia akan menunggu di pada mahsyar 50,000 tahun
untuk masing-masing berfikir apa yang mereka buat. Ketika itulah penyesalan demi penyesalan yang amat mendalam. Tempoh menunggu ini, tanpa sebarang suatu suara pun keluar. Melainkan masing-masing membayangkan kejahatan yang mereka buat di dunia. Maksiat yang mereka lakukan, kealpaan yang mereka lakukan. Hati mereka pada hari itu kosong. Maksud kosong ialah tak fikir benda lain melainkan yang ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. Dan surah Ibrahim ayat 42 dan 43, Allah Ta'ala menceritakan, jangan kamu menyangka Allah membiarkan orang-orang zalim dengan kezalimannya. Kerana Allah sengaja ingin mendatangkan azabnya pada hari di mana terbeliak biji mata, yakni pada hari kiamat kelak. Waktu itu mereka datang bersegera dengan keadaan mendongak kepala mereka, langsung tidak berkelip kerana ketakutan. Hati mereka kosong. Af'idatum hawa, yakni hati mereka kosong memikirkan yang lain melainkan dosa-dosa mereka. Ya, pada hari kiamat Allah Ta'ala akan tunjuk kedahsyatan yang luar biasa sehingga para Nabi alaihissalatu wassalam pun hanya mampu berkata nafsi, nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku, selamatkan diriku. Supaya semua manusia mengetahui pada tempoh itu tidak ada orang yang boleh beri manfaat. Supaya mereka berfikir kali pertama ialah amalan mereka. Mana dulu amalan mereka yang Allah perintahkan? Mana dulu ketaatan yang dahulu Allah perintahkan? Sebab itu Allah pisahkan mereka daripada semua benda supaya mereka berfikir tentang perkara yang menjadi keutamaan dalam hidup. Allah menggambarkan dalam surah Abbas pada ayat 34 dan 37, Allah berfirman, Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, kamu akan lihat seorang tidak akan mengenali saudaranya. Dek kedahsyatan kiamat, tak kenal adik-beradik. Bukan sekadar tak kenal, tahu masing-masing tak boleh tolong antara satu sama lain. Dan hari yang mana terputusnya hubungan antara dia dan ibunya dan ayahnya, isteri dan anaknya. Kerana setiap hari itu, kata Allah Ta'ala, ada suatu urusan yang menyibukkan mereka. Apa yang sibuk? Sibuk mereka kenang kembali dahulu hidup buat apa. Yang hidup 50 tahun, yang hidup 60 tahun. Dulu dekat dunia buat apa? Dulu kat dunia apakah buat perintah Allah Ta'ala? Apakah kita menyombong dengan Allah dengan nikmat percuma yang Allah beri pada kita? Dengan pelbagai peluang, dengan pelbagai rezeki, apakah kita mengabaikannya? Apakah keutamaan kita pada benda yang tidak memberi apa-apa kebaikan pada kita? Sedangkan Allah Ta'ala telah mengisytiharkan waktu cipta kita untuk kita menyembahnya. Dan Allah menjamin rezeki kita. Umpama seorang yang kita kata pada anak kita belajar, duit jangan bimbang, belajar je. Ayah tanggung. Demikian waktu Allah menyebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menyembah aku. Aku tak perlukan rezeki mereka. Aku yang akan beri rezeki kepada mereka. Aku yang akan beri makan dan jaminan kepada mereka. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada makhluk yang melata atas muka bumi ini melainkan Allah tetapkan rezeki. Supaya kita, tuan-tuan, kesibukan utama kita ialah ibadat pada Allah. Sebab itu nanti pada hari kiamat, semua manusia termenung panjang dalam tempoh 50,000 tahun. Terbayangkan kalau kita ni dibiarkan dalam lokak 2 hari pun tak tahu benda nak buat dah kita ni. Sumbat dalam lokak seminggu, tak ada orang tanya khabar kita. Tuan-tuan rasa apa masa tu? Jauh menerawang fikiran kita. Mula kita kenal dunia sampai sekarang.
Kita kenang kesalahan kita. Ini kan pula di padang mahsyar yang disebut oleh Nabi SAW, tanah yang lapang, yang tak ada tempat untuk bersembunyi. Tak ada tempat untuk menyorok. Semua orang, tempat dia cuma tapak kaki dia. Maksudnya jangan fikir nak landing, nak baring, tak ada. Semua orang berdiri dengan tapak kakinya sahaja. Seluas itu je kawasan kita. Sambil dibiarkan dalam keadaan 50,000 tahun. Untuk difikir, untuk dihisap. Bila seorang tu baik, maka untunglah dia. Allah berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda." Dan surah Maryam ayat 85-86 Allah kata, hari di mana kami akan himpunkan orang bertakwa dengan keadaan dimuliakan. Apa maksud dimuliakan? Kata ulama, bahawa mereka yang bertakwa nanti di padang mahsyar dihimpunkan di atas kenderaan. Mereka menaiki kenderaan. Mereka tak payah nak berdiri dengan tapak kaki mereka. Mereka berada pada kenderaan-kenderaan mereka. Disebut dalam hadis, manusia akan dihimpunkan dalam keadaan gharibin rahibin. Ada yang kadang seronok sebab dia dulu buat amal soleh. Ada yang kadang takut, dulu dicuai dan diabai perintah Allah. Dan ada yang dalam keadaan menunggang. Ada yang kadang berjalan kaki. Ada yang kadang diseret wajahnya. Sabda Nabi SAW, "Innakum mahsyuruna rijalan wa rukbana wa tajurruna ala wujuhikum." Kamu akan dihimpunkan pada hari kiamat. Sebahagian kamu berkenderaan. Sebahagian kamu berjalan kaki. Sebahagian kamu diseret mukanya. Dihumbang muka. Tentu pada hari seumpama ini, yang orang-orang masing-masing menggigit jari, dek kerana penyesalan. Menyesal sangat sampai mereka ni gigit jari mereka. Gigit jari ni melambangkan bahawa tak ada benda dah mereka mampu buat. Bila kita tuan-tuan tak mampu nak buat apa-apa, kita pun macam gigit jari. Buat macam ni. Tak tahu nak buat apa. Tanpa penyesalan yang mendalam. Orang-orang yang melakukan kerosakan akan memukul diri sendiri. Kenapa saya buat macam ni? Kenapa saya buat macam ni? Dia pukul sekuat-kuatnya dirinya sendiri. Dia menghukum dirinya untuk tunjukkan penyesalan. Tapi penyesalan yang tak berguna. Kerana setiap orang akan dibangkitkan ikut amalannya. Sabda Nabi SAW, "Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Seorang dibangkitkan dengan apa yang dilakukan. Yang buat baik akan dibangkitkan dalam keadaan kebaikannya. Yang buat jahat dibangkitkan dalam kejahatannya. Maka semua orang kena nilai sekarang. Tentang kita kena fikir sekarang. Sebab itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Innama yakhiffu al-hisab yawm al-qiyamah ala man hasaba nafsahu fi dunya." Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hisablah diri kamu sebelum kamu kena hisab. Hiaslah diri kamu dengan amal soleh. Hiaslah diri kamu dengan segala ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya hisab menjadi ringan pada hari kiamat kelak kepada orang yang di dunia sudah hisab amalannya. Kita kalau daripada pagi kita bangun tidur, kita fikir semalam kita buat apa. Atau sebelum kita tidur, kita fikir sehari suntuk apa yang kita buat. Apakah perkataan-perkataan yang kita tuturkan itu bermanfaat, berguna? Apakah perkataan-perkataan kita yang mendatangkan pahala atau datangkan bala? Kita muhasabah perbuatan-perbuatan kita, gerak-geri kita, kaki kita yang berjalan, tangan kita yang mengambil, yang memberi. Maka apakah kita buat benda-benda yang menguntungkan kita? Dan kita fikir pula tentang apa yang kita fikirkan hari ini. Apakah kebimbangan kita, apakah ketakutan kita? Tentang muhasabah. Sebab kalau saya sebut pada permulaan tadi, kalau orang tu cuma hendak hidup kat dunia, dia muhasabah tentang urusan dunianya yang nanti dirasakan makin teruk, lalu dia bersedia sekarang. Dia orang yang saya kata sekarang fikir tentang pandemik. Mereka kata pandemik mungkin sampai berlangsung 3 tahun, 4 tahun, mungkin 7 tahun. Kemudian mungkin nanti akan ada kebuluran, akan ada kelaparan, akan ada
krisis ekonomi, krisis kepimpinan, akan ada peperangan. Tetapi mereka beri sebahagian besar fikiran mereka untuk dunia. Sedangkan dunia cuma kecil daripada kehidupan mereka. Yang besarnya akhirat. Lalu mereka buat segala persiapan dan kesibukan untuk dunia. Kumpul duit, kumpul makanan. Mereka berhijrah tempat yang mereka rasa aman. Mereka cubalah buat apa saja yang mereka buat, yang mereka berdasarkan fikiran mereka sekarang. Tapi kita tanya, apakah kebimbangan dunia itu lebih besar daripada kebimbangan kubur dan kebimbangan akhirat? Dan tengah dek sibuk fikir, tiba datang kematian. Nah, sekarang sudah berpindah dari alam dunia yang kamu pening, yang kamu fikirkan, kepada alam kubur yang kamu tak pernah fikir apa-apa. Bayangkan keadaan itu. Tetapi benda yang patut kita bersedia, kita tak fikir, tiba-tiba kita berada pada keadaan itu. Ya Allah, cuainya kita kat dunia duduk tak buat itu, tak buat ini. Kini dalam kubur kita kegelapan, kubur kita bersendirian, kubur tak ada orang dengar laungan dan jeritan. Maka siapa kita dalam kubur nanti? Yang kebimbangan yang kita letak segala persiapan dunia, semua tak boleh masuk dalam kubur. Bimbang masa depan anak-anak macam mana. Bila kita masuk kubur, apakah kita bimbang lagi anak-anak kita? Atau sebenarnya patut kita bimbang dulu ialah diri kita. Sebab setiap orang akan tanggung sendiri. Tentu anak kita tak akan tanggung untuk kita. Isteri kita tak akan tanggung untuk kita. Pasangan kita tak akan tanggung untuk kita. Kita tanggung diri kita sendiri. Bila kita tanggung diri kita sendiri, lalu kita tak fikir kebimbangan-kebimbangan yang Allah cerita dalam Quran. Kalau kita buka Al-Quran, kebimbangan yang Allah Ta'ala selalu suruh kita fikir ialah kebimbangan pertemuan dengannya, kebimbangan hari akhirat, kebimbangan tentang kematian waktu melihat malakul maut. Manakala bila Allah bercerita tentang dunia, Allah pun sebut nikmat yang sikit. Allah beri jaminan dunia ni akan aku beri makan. Allah beri jaminan dunia aku akan beri segala-galanya. Sebab itu di dunia tuan-tuan, orang tak ada CJ pun boleh hidup. Walaupun di sebalik orang beri kebimbangan, nanti kalau tak ada CJ nak kerja apa? Kita kan lalui benda tu. Nanti kalau tak bereser nak kerja apa? Tak masuk universiti nak kerja apa? Semua benda tu hari ni kita nampak nonsense, tak ada apa pun. Bila kita makin membesar, kita dapati rupanya semua benda yang dulu kita ditakut-takutkan, kalau tak sekolah nanti tak pandai, kalau sekiranya tak ada CJ nanti tak dapat kerja, kalau tak kerja dengan syarikat itu orang ni tak ada masa depan. Semua benda ni kita nampak kepalsuan sekarang. Saya tak ada CJ pun okey je kerja. Saya tak ada itu pun saya pandai juga. Sekolah, belajar sekolah nak pandai banyak mana sangat. Sebab kita nampak ilmu sebenar ialah ilmu kehidupan. Yang kita belajar dalam kehidupan. Akhirnya kita dapati yang orang ancam-ancam kita dengan sekolah. Menakut-nakutkan kita kalau tak sekolah, tak ada masa depan. Rupanya tak ada pun. Macam biasa. Hidup macam biasa. Dan seorang juga yang mengancam kita, kalau kita tak tinggal duit untuk anak-anak, nanti anak-anak macam mana. Akhirnya banyak kita dengar mak-mak ayah mati yang tak tinggal harta pada anak-anaknya. Anaknya kekal senang juga. Anak-anaknya ada juga rezekinya. Maka tuan-tuan, kebimbangan dunia setiap kali orang takut-takutkan kita, dia tak berlaku macam kita bimbang tu. Punya biasa aja. Tapi kebimbangan dalam kubur. Kebimbangan waktu kita dibangkitkan. Waktu mana kita dihisap. Waktu mana kita berdiri yang kita dah sebut dalam hadis. Diri sampai selama 50,000 tahun. Tunggulah. Kita hidup kat dunia tu 60 tahun je. 70 tahun. Tapi kita hidup di sana lama. Lama. Selama-lamanya. Dalam kubur pun dah lama. Takkah kita terfikir waktu kita terbaring dalam kubur bersendirian? Apakah kebimbangan dunia tadi beri manfaat pada kita di situ? Sikit pun tidak. Kerana itu Uthman bin Affan waktu dia berdiri kat kubur, dia pun menangis. Kebimbangan dia tentang kubur. Kalau selamat di sini, maka selamatlah di sana. Kalau sini tak selamat, yang sana sukar dan menyeramkan, menakutkan. Itu mereka seringkali bila mendatangi kubur mengingatkan mereka pada akhirat.
dan mengingatkan mereka pada amalan mereka. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarahlah kubur, dia akan ingatkan kamu pada akhirat. Ziarahlah kubur, dia akan ingatkan kamu kepada kematian. Ziarahlah kubur, kan dia akan ingatkan kepada kamu kebimbangan sebenar. Kata kita pergi hospital, bimbang tengok orang sakit. Bimbang. Kalaulah saya sakit, bahaya ni. Lalu kita pun buatlah persiapan. Sama ada esok kos pembayaran, kita pun siapkan takaful, siapkan insurans. Sama ada sebab apa dia sakit, kita pun buat beli suplemen. Kita pun jaga kesihatan, kita pun susun jadual rutin, cara menjaga kesihatan, diet kita. Hanya kita melihat seorang yang sakit, lalu 10 perkara, berpuluh perkara persiapan kita untuk elak benda tu. Kita lupa kita tak boleh elak kematian. Memang zahirnya boleh elak benda tu, tapi kematian bagaimana? Kemudian apa yang kita patut fikir selepas kematian? Tidakkah kita fikir apa yang berlaku selepas kematian? Kita nampak yang pertama, kita akan lihat makhluk yang paling menyeramkan dalam hidup kita, malakul maut. Sama ada kita mendapat tahniah daripada malakul maut, ataupun kita dapat ucapan pada muka kamu. Dahulu kamu lalai, dahulu kamu cuai, hari ini rasakan azab Allah pada kamu. Maka dicabut dengan sekeras-kerasnya. Tapi kalau kita orang baik, maka malaikat ini berkata, tiada ketakutan padamu hari ini, tiada kebimbangan. Bahkan Allah menyampaikan salam padamu. Seolah nak beritahu Allah Ta'ala amat-amat ingin bertemu denganmu. Kerana itu Allah beri salam. Kita macam contoh, kalau orang sampaikan salam, maknanya nak jumpa kita. Salam orang ni, salam orang tu. Maka Allah amat-amat ingin bertemu dengan hamba yang soleh ini. Contoh, untunglah orang yang melihat malakul maut dalam keadaan dia dah bersedia dengan amal soleh. Menyesallah orang yang melihat malakul maut dalam keadaan dia cuai, dia lalai, dia zalim, dia buat kerosakan di muka bumi. Itu baru stage pertama. Kemudian dilihat pula sekumpulan malaikat azab yang akan merampas rohnya daripada pegangan malakul maut dengan sekasar-kasarnya. Dia angkat ke langit, ditutup segala pintu langit, dihempapnya ke bumi sehingga hancur berderai. Sebelum dimasukkan pula pada jasad untuk persoalan kubur, mungkar nakir. Sebelum dihimpit kubur itu sehingga berselisih tulang rusuknya. Tetapi tidakkah kita bayangkan? Kita duk bayang orang kecil mani potong kaki, oh gerungnya. Saat tengok orang kecil mani potong ke takut. Tu saya dah tak ambil gula hari ni. Tak akan gula Ustaz. Ada gula pagi, tak ada gula tengah hari. Dia punya bimbang tak nak ambil gula langsung. Tapi tak bimbangkan kisah orang yang kena himpit kubur, berselisih tulang rusuknya. Oh, mula hari ni saya tak nak buat maksiat lagi. Saya takut. Saya tak nak lagi buat perkara yang melalaikan saya daripada ingat Allah. Bimbang. Bila kalau wajarnya tuan-tuan, kalau saya katakan, kita tengok orang potong kaki, kita dah bayang macam-macam. Bahayanya makan benda tu, makan benda ni. Kita tengok orang kena darah tinggi, rupanya bahaya benda tu, benda ni. Kita tengok orang kena sakit buah pinggang, kena dialisis, rupanya bahaya buat benda tu, buat benda ni. Kita pun ambil semua langkah berjaga. Daripada saya kata sebut ambil kad insurans, sampai semua rutin kita berubah. Tak berani lagi makan benda tu, tak berani lagi makan benda ni. Tapi tidakkah kita berfikir sejenak, mendalam, tentang perjalanan seterusnya selepas kematian? Apa bekalangnya? Sebab hampir seluruh kebimbangan kita pada dunia yang kita hidup. Tapi bukan tempat yang kita kembali. Dunia yang kita hidup ni kita akan tinggalkan. Sekejap, pejalan celek, tak ada dah orang yang kita sayang. Mak tak ada, ayah tak ada. Pejalan celek, adik-beradik kita dah habis. Tinggal kita seorang. Abang sulung dah meninggal, abang tengah dah meninggal. Saya lah yang bongsu, Ustaz, tengah tunggu. Tapi kebimbangan kita masih pada dunia. Kita buat persiapan. Kebimbangan akhirat tak ada lagi. Belum ada. So, kalau begitu, keadaan kita sebenarnya dihijab. Kita sebenarnya berada pada daki kelalaian yang cukup tebal. Sebab mata kita tak mampu menangis memikirkan keadaan itu, tapi mata kita bermurah hati menangis untuk fikir ketakutan dunia.
Tapi mata kita terlalu kedekut dan beku untuk berfikir ketakutan akhirat. Orang saya kata dunia ni kita lalu sekejap je. Dunia ni drive through je tuan-tuan, drive through. No di depan kita perjalanan yang panjang. Sebab itu Salman Al-Farisi menangis. Lalu waktu ditanya, Tuan kenapa menangis? Dia kata perjalanan panjang sedangkan bekalan yang sedikit. Perjalanan kat dunia ni tuan-tuan pendek je. Perjalanan selepas dunia tu panjang. Bekal kita apa dia? Bekal kita. Ya, nak berbangga dengan solat yang kita tak khusyuk? Atau sebagian amal soleh yang tak ada keikhlasan yang sebenar? Ataupun amal akhirat yang penuh dengan kecacatan? Itukah kita nak bangga? Sedangkan dunia kita buat dengan maha sempurna. Dunia kita beri sepenuh jiwa raga. Dunia kita berikan seluruh fokus dan seluruh keutamaan. Maka inilah hari yang mana yang disebut oleh Allah Ta'ala, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika mana engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia dahulu menundukkan kepala, penyesalan yang mendalam, lalu berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah nampak kebenaran. Kami dah tengok kebenaran sebenar, dah tahu. Pulangkan kami ke dunia untuk kami melakukan amal soleh. Kami yakin sekarang. Kalau yakin dulu. Yakin pada hari yang tidak berguna lagi keyakinan. Sedangkan keyakinan tu kita nak kat sini. Kat akhirat semua orang yakin, orang kafir pun yakin. Akhirnya orang kafir pun tak ngaku dia kafir. Tapi keyakinan yang kita nak bina kat sini. Bagaimana nak bina ilmu yakin. Sebab itu Al-Quran, kalau kita baca, dia membina ilmu keyakinan tentang hari akhirat. Allah sentiasa menyebut hari akhirat. Hari akhirat, hari akhirat. Tapi setiap kali Allah sebut dunia, Allah akan kata, mata'ul ghurur, nikmat sementara. Allah akan kata, ada lebih baik pada ini. Allah akan kata, ia cuma sekian-sekian tempoh dan akan berakhir dengan ajal. Bila sebut akhirat, Allah tak sebut ajal akhirat. Akhirat tu selama-lamanya. Lalu manusia menyesal, fikir kembali nak buat baik, kembali nak taat. Maka keadaan mereka itu amat menakutkan. Sebab itu bila Nabi SAW menceritakan bagaimana keadaan-keadaan manusia yang dihimpunkan, yang mengharungi peluh mereka, buku lali, ke lutut, sampai ke hidung. Yang merasakan kepanasan, umpama matahari berada sejengkal atas kepala. Yang berada dalam keadaan wajah yang ke bawah, kaki ke atas. Yang berada dalam keadaan dipijak-pijak, diinjak-injak, dek sombong dulu di dunia. Yang berada dalam keadaan ketakutan-ketakutan seperti yang dirasuk kerana terlibat dengan riba. Ketika Allah bentangkan bumi mahsyar, Allah perintahkan malaikat menarik neraka duduk depan. Lalu malaikat menarik neraka. Neraka ini diikat dengan 70,000 tali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Neraka ini meronta-ronta kalau diikat dengan 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Diheret neraka ni pergi kepada mahsyar. Untuk tunjukkan hari ni Allah murka, sehingga neraka tu dibawa ke depan. Bukan syurga dibawa ke depan. Allah murka. Sehingga waktu itu semua Nabi-Nabi dan manusia dan juga semua berkata nafsi-nafsi. Ya para Rasul kata, Ya Allah selamatkan diriku. Hari itu semuanya tunduk dan takut. Tak ada orang berani berkata mereka selamat di neraka. Tak ada orang berani. Mereka semua orang menyangka mereka akan masuk neraka. Ya umpama tuan-tuan kalau kita ni dihimpunkan, kemudian kita punya majikan kita ni marah-marah. Kita rasa hari ni tak ada orang terselamat kena marah. Kalau kita tak salah. Ada seorang dua lah buat salah. Maka dihimpunkan semua. Dimarahnya semua ni. Kita rasa kita tak salah pun macam salah. Gambaran. Zaman kita sekolah, zaman saya sekolah. Bila menghadap cikgu disiplin, kumpul semua pelajar. Yang salah 2 orang je. Yang panjat pagar dan sebagainya 2 orang.
Tapi bila warden tu marah kita rasa macam kita macam salah juga. Macam ada salah. Takut-takut diintai salah kita. Kena juga kita. Tentang itu analogi mudah. Bila Allah perintahkan malaikat Allah Ta'ala perintahkan malaikat tarik jahannam. Allah tak perintah tarik syurga. Kerana manusia ni akan diselubungi ketakutan terlebih dahulu. Supaya mereka tahu Allah ini murka pada hari itu. Neraka ni menggelupur tuan-tuan. Sehingga menerkam semua orang. Neraka ni macam dia tak kenal orang. Tak kenal. Dia cuma nak bakar je orang depan. So semua layak. Dia pegang oleh tali. Bagi setiap tali 70,000 malaikat. Ada 70,000 tali, bayangkan. Artinya lebih kurang 49 juta malaikat. Malaikat saja berpuluh juta untuk pegang neraka. Neraka masih menggelupur. Membunyikan suara dengan begitu kuat. Bayangkan suasana hari itu cuma dengar suara neraka. Dia seperti memekik dengan begitu kuat. Syahikan wahiyya tafur. Dan keadaan gelegak yang kuat. Kepanasan yang kuat. Yang dia boleh dirasai dari jauh lagi. Cukup itu sudah menjadi azab. Belum cerita yang masuk ke dalam. Maka semua takut. Semua berdoa. Semua meminta. Semua merayu. Semua merintih. Tentang orang baik pun takut. Jangan kata orang jahat. Di sinilah kita katakan kita patut fikir. Patut tuan-tuan kita ambil masa dalam hidup kita fikirlah macam mana kita nanti. Daripada saya katakan fasa pertama melihat malakut maut. Tuan-tuan fikir tentang sakit. Sakit cuma biasa je sikit. Kalau kita kata Ustaz macam mana saya fikir kalau saya terlantar nanti anak jaga tak saya. Nanti bersendirian menangis. Tuan-tuan itu belum cukup menakutkan. Tapi waktu paling takut, kita melihat malakut maut, kita bersendirian. Walau ada orang kiri kanan, orang tu tak nampak, kita je nampak. Bayangkan. Kalau kita beritahu orang, orang kata gila pun, tak ada pun. Dan kita dalam ketakutan yang mendalam. Kerana Allah Ta'ala menyebut tentang, ini makhluk yang paling ditakuti. Yang tidak pernah senyum. Cabut nyawa. Satu fasa kita. Kemudian fasa kita untuk ke kubur. Dan melihat fitnah-fitnah kubur yang panjang. Ya Nabi SAW ajar kita. Allahumma inni ya'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada azab neraka jahannam. Dan azab kubur. Seolah-olah selepas azab neraka jahannam. Yang paling dahsyat azab kubur. Azab dunia ni tuan-tuan sikit je. Azab kubur. Fitnah kubur. Fitnah kubur yang mengenai semua orang. Ya, kita tuan-tuan diperintahkan bila tasyi'ul janazah, kita iring jenazah, tengok jenazah. Semua orang ingin tengok lubang kubur. Tuan-tuan pun tengok lubang kubur. Apakah tempat ini sebesar mana-mana bilik di rumah tuan-tuan? Ternyata ia terlalu kecil. Dahlah kecil lubang kubur, dikecilkan lagi dengan digalinya lahat. Untuk dimasukkan kita cukup-cukup muat je. Lalu kedudukan kita mengiring. Untuk tunjuk kecil lagi tempat kita. Kita bukan terlentang macam tu. Diiringkan mayat kita menghadap kiblat begini. Untuk tunjuk ruang kita duduk tuan-tuan cuma lambung kanan kita. Bukan begini. Terbayangkan tuan-tuan kalau kat sini kat dunia tuan-tuan ditidurkan begitu. Bukan tuan-tuan selesa. Dia biasa suka tidur. Meniaga. Kadang terlentang. Mayat dia di tanah dan kubur bukan terlentang. Diiring begini. Ruangnya lagi kecil. Dia sendal bantal tepinya. Itu bantal daripada tanah. Daripada batu. Kemudian ditutup dengan papan. Ataupun keranda tadi. Hanya sedikit ruang untuk bernafas. Kemudian tanam kita di kambus. Pada kedalaman 7 kaki. 9 kaki. Sedangkan kita cuma berhak ada 2 kaki je. Lagi 7 kaki. Kalau kita ditanam dengan 9 kaki. 2 kaki je ruang kita. Lagi 7 kaki ialah tanah. Yang tutup. Untuk menunjukkan mustahil kamu boleh bangun balik. Suasana kubur tu dah cukup mustahil. Cukup menggambarkan
Mustahil kamu boleh hidup balik kat dunia. Dan keadaan ditanam tadi. Mustahil. Dalam orang tanah, kau pijak lagi kubur, biar kemas tanah tu. Supaya apa? Supaya kamu jangan keluar seolah-olahnya. Dan memang kita tak boleh keluar pun. Supaya kamu tahu, kamu tak akan dikembalikan. Tak akan. Bukti kamu tak akan dikembalikan. Lepas kamu ditanam, semua akan tinggalkan kamu. Tak ada seorang pun yang nak pergi korek kubur kamu balik. Tak ada. Semua tinggalkan. Kamu tak diperlukan lagi di dunia. Dan sesudah kita letak 100% kebimbangan kita kat dunia, rupanya dia berakhir begitu je. Kebimbangan itu semua kosong jadi habuk. Ia cuma kebimbangan fata morgana. Yang sepatut kita bimbang tentang kembali kita pada Allah nanti. Amalan apa kita bawa? Apakah kita hidup di dunia zalim, jahat, cuai, abai, ataupun kita hidup di dunia dengan keadaan ingat, sibuk dengan menambah amal soleh, muhasabah diri, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehidupannya begitu. Sebab itu bila Allah Taala sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu ni memang lalai, kata Allah. Dengan segala benda kat dunia kamu lalai. Semua benda lalai. Yang akhirat ni kamu tak ingat. Yang dunia semua kita bukan sekadar kita suka terlalai dengan benda tu. Yang lalai dengan mainan, cara mainan. Yang lalai dengan kerja, cara kerja. Yang lalai dengan kawan-kawan. Yang lalai dengan harta. Yang lalai dengan pangkat. Lalainya kat situ. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga hari kamu diletakkan dalam kubur. Tetapi bila kita letak dalam kubur pun, yang kita lalai-lalai dulu, benda-benda sibukkan kita, semuanya terpisah otomatik. Kita tinggalkan pangkat. Kita tinggalkan rumah. Kita tinggalkan bunga-bunga yang minat bunga tu. Kita tinggalkan segala yang kita miliki. Kita tinggalkan kawan-kawan yang kita duduk bersembang berjam-jam tu. Kita tinggalkan cita-cita perancangan yang tebal berfile-file. Banyak ni. Semuanya kosong. Yang dulu semuanya namanya melalaikan. Tinggal lagi apa? Kubur. Kubur yang tak pernah mengingatkan kita sesuatu. Melainkan pada hari itu. Kemudian kata Allah, kalla sawfa ta'lamun. Hari ini baru kamu tahu. Hari ini baru kamu pasti. Hari ini baru kamu yakin. Kamu akan yakin dengan ilmu yang sebenar. Kamu akan melihat dengan pandangan yang sebenar. Apa dia? Azab Allah yang menanti. Kemudian Allah tutup ayat ini. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Hari ini, hari kematian kamu, akan ditanya semua nikmat yang pernah Allah bagi pada kamu. Bayangkan, Allah tanya nikmat yang tak ada dah kat tangan kita. Nikmat yang Allah tanya tu, benda tu tak ada dah kat tangan kita. Anak dah tak ada, bini tak ada, suami tak ada. Tapi Allah tanya tanggungjawab. Apakah kita ingatkan anak-anak kita tentang akhirat? Apakah kita suruh anak kita solat? Apakah kita cegah kemungkaran yang dibuat oleh anak-anak kita? Tak, kita kena. Apakah kita menasihati kebaikan? Kita mencegah kemungkaran orang-orang yang berada sekitar kita? Tak buat, kena. Sebab itu disebut dalam satu hadis. Bila ada seorang yang duduk dalam kubur, datang malaikat nak pukul dia dengan tukur. Ya, tukur daripada neraka. Lalu dia kata, kenapa kamu nak pukul aku? Aku kan solat. Lalu kata malaikat, Allah perintahkan aku memukul kamu. Lalu kata orang ni, aku kan sembahyang, aku kan sedekah, aku kan zakat, aku kan. Dia sebut segala benda agar dia tak dipukul. Sambil dia berfikir, apa zalim dia, apa jahat dia. Lalu malaikat ni berkata, benar kamu buat benda itu semua, tapi ada satu benda yang kamu alpa. Mararta bimazlum falam tansurhu. Kamu pernah satu hari melihat ada orang kena buli, kamu tak tolong dia. Kerana itu aku akan pukul kamu hari ini. Tuan bayangkan,
Kadang-kadang kita rasa kita macam okey dah. Tak ada benda yang kita terlepas pandang. Sebab itulah Allah suruh kita muhasabah. Kerana itu Nabi SAW suruh kita beringat muhasabah. Sebab apa? Sebab saya katakan, kalau benda dunia ni kita cepat je muhasabah dunia. Kalau rugi sikit nak cek kat mana? Dia muhasabah sampai tak tidur malam. Tengok syarikat rugi. Macam mana boleh rugi? Bayar fikir sampai ke subuh fikir. Ya, muhasabah dia. Dia kalau hal-hal duniawi, dia sampai tak tidur malam dia muhasabah. Silap kat mana, kurang kat mana nak buat ni. Tapi bila hal ukhrawi dia macam tak ada yang mampu menghalang dia tidur. Dia tak tidur macam biasa. Kita baca kisah Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tiap malam tak tidur. Orang tanya dia kenapa tak tidur? Kan ingatanku pada neraka menyebabkan aku tak lena tidur. Aku duk teringat neraka tak boleh tidur. Maka Shaddad sepanjang malam qiyam. Ini seorang sahabat yang mulia yang ingatannya pada neraka membimbangkan dia. Berlawanan dengan orang yang saya katakan ingatan dia pada dunia membimbangkan dia. Sebab itu tuan-tuan, kita kena baiki diri kita keseluruhan. Kalau kita sebut kereta ni kena overhaul. Overhaul balik. Enjin tu kena overhaul balik. Hati kita ni kena bersihkan balik. Lihat daripada awal matlamat hidup kita apa. Lihat ke mana kita kembali. Lihat perjalanan orang-orang yang macam kita. Berakhirnya di mana. Lihat apa yang sebenarnya penting dalam hidup ni. Apa sebenarnya penting. Kalau kita pentingkan makan, makan selalu beri mudarat pada kita. Kalau kita pentingkan kawan, banyak mana kita berbalong kawan-kawan. Kalau kita kepentingan sekian, semua mendatangkan mudarat pada kita. Semua. Kita pentingkan pangkat, dengan pangkatlah kita bergaduh sana, bergaduh sini. Siap benda dunia yang kita nampak penting, mudaratnya nampak kelihatan. Tapi kita masih berani-berani mencuba. Tapi bila kita nampak kepentingan amal akhirat, mudaratnya di mana? Tak ada mudarat. Kalau seorang qiyam, seorang berpuasa, seorang baca Quran, mana mudarat? Tak ada. Cuma kemalasan dan hawa nafsu yang terus ditunggang oleh syaitan untuk jadikan dia malas buat benda yang berguna untuk dia. Dan jemu dengan perbuatan yang berguna untuknya. Tentang kita kalau hal dunia ni, kita payah nak jemu, lambat jemu. Kita makan nasi setiap hari, jemu tak? Makan dah makan. Tambah lagi dia. Pernah tak kita jemu dengan sarapan? Tak pernah. Pernah tak kita jemu dengan makan tengah hari? Tak pernah. Saat saya dah 20 tahun makan tengah hari, saya tak nak makan lagi. Tak mungkin. Sebab nafsunya akan berbicara dengannya, aku lapar sekarang, isi aku. Maka tidak diisi juga, walau dengan apa pun bentuk makanan. Tapi tuan-tuan, agama kita ni sampai suaranya didiamkan. Sebab nafsu bising. Sebenarnya rohani kita ni, kalau dia mampu bercakap, dia akan merintih banyak keperluan dia tak diberikan. Banyak. Tapi dia tak bercakap kerana nafsu lebih banyak bercakap. Nafsu menjadi anak kesayangan kita. Lalu kita biarkan nafsu bermaharajalela untuk minta itu, minta ini. Tapi keperluan rohani kita diamkan dia. Tapi bila datang sakit, bila datang musibah, baru nafsu membisu. Akhirnya rohani berbicara. Bukankah aku dah kata doalah pada Allah? Mintalah pada Allah. Bukankah aku dah kata ruginya kamu buat maksiat? Lihat kesudahan kamu. Barulah rohani ini mampu berbicara bila nafsu didiamkan dengan penyakit. Atau didiamkan waktu hampir-hampir kematian. Maka rohani berkata, bukankah aku dah kata kita lalai lama dah? Kita dah tangguh taubat, kita rugi. Bukankah aku dah kata jangan langgar perintah Allah, lihat akibatnya. Bukankah. Barulah agama boleh berbicara dalam diri kita. Oleh sebab itu tuan-tuan, jangan biarkan nafsu menjadi juru cakap kehidupan kita. Sebab dia akan binasakan kita. Biarkan iman ini yang menjadi juru cakap kita, yang menjadi guru, yang mendidik kita, yang membentuk kita. Lepas itu Syekh Abdul Qadir menyebut di sini, orang beriman berdiri dengan iman dia. Tumit keimanannya, ketakwaannya. Tetapi biarlah takwa dan iman kita
yang menentukan hala tuju hidup kita. Bukan nafsu dan syaitan. Bila Allah sebut dalam Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Jangan ikut syaitan. Itu musuh kamu. Sejak bila pula musuh nak buat baik pada kita? Dan namanya musuh, kalau buat baik pun ada makna. Maknanya apa? Nak binasakan kita. Musuh. Buat baik itu cuma umpan, untuk binasa lebih dahsyat. Tentu kita kena kenali siapa kawan kita. Ini iman dan taqwa, teman rapat kita. Maka penuhi keperluan iman. Penuhi keperluan taqwa. Ruang masa yang banyak untuk iman dan taqwa. Nescaya kita akan selamat. Kehidupan di dunia, kehidupan dalam kubur, kehidupan bila mana kita dibangkitkan. Bila iman dan taqwa menjadi teman yang paling rapat, sahabat yang paling akrab, dan dia menyusun jadual kehidupan kita dengan baik, akhirnya kita tahu apa yang kita nak lakukan. Kita tahu tanggungjawab dan perintah-perintah serta larangan-larangan. Itu menjadi keutamaan. Lalu kita muhasabah sepanjang malam, setiap hari, setiap bulan, setiap berubah tahun. Setiap kali kita nak masuk tahun baru, kita berada hari ini pada akhir tahun Zulhijjah, kita bermuhasabah tentang awal Muharram yang bakal kita tempuh untuk seterusnya. Untuk satu tempoh Allah izinkan kita hidup. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita baiki. Dan ini muhasabah yang tidak boleh kita berhenti. Sebab Nabi SAW meletakkan ia sebagai ukuran kecerdikan kita. Al-Kayis mandana nafsahu. Orang bijak sentiasa muhasabah dirinya. Kata dana nafsahu, ditundukkan dirinya. Tundukkan nafsunya. Biar dia benda atas pada nafsunya. Apa dia? Iman dan taqwa. Jangan biarkan nafsu duduk atas, maka keperluannya kita utamakan. Biar nafsu duduk bawah, nafsu ikut disiplin iman, disiplin taqwa. Lalu kita pun nak berubah daripada solat akhir waktu pada solat awal waktu. Daripada kurang bersedekah, memperbanyakkan sedekah. Daripada banyak wasaka buruk pada Allah, pada wasaka baik. Daripada banyak keresahan kita pada dunia, lebih pada keresahan akhirat. Sebab itu siapa yang keresahannya akhirat, maka ringan segala musibah dunia. Siapa yang resahnya dunia, dunia itu menambahkan resahnya, maka akhirat itu akan digandakan azabnya. Tapi kalau kita resahkan akhirat, musibah dunia jadi ringan dan kita selamat. Tapi orang resahkan dunia, dunia akan tambah lagi resah dia. Akan tambah. Dia tak selesai apa-apa. Dan akhirat yang menanti azabnya. Sebab itu, penyesalan dan untuk kita bermuhasabah sebelum pada hari yang disebut sebagai hari Ardul Akbar, perbentangan terbesar. Kerana hari itu kata Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Baik kecil, baik besar Allah akan hisap. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil, setiap yang besar, setiap yang kecil akan dicatat dan dibentangkan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.